Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Tanpa syukur kepada Allah SWT dipanjatkan dengan sebab petunjuknya kepada Islam. Dan kita tidak mendapat petunjuk kalau tidak ada kurnia daripada Allah yang memberi tunjuk pada kita. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, semua pengikut, dan mereka yang menolong perjuangan untuk menegakkan Islam sepanjang masa. Saya berminat untuk menulis buku fiqh siasah ataupun fiqh politik. Kerana politik ini sebahagian daripada peranan manusia yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala sejak mencipta Nabi Adam AS. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah. Dan ingatlah apabila Tuhanmu, wahai Muhammad SAW, berfirman kepada para malaikat, aku nak ciptakan satu makhluk, iaitu manusia, untuk menjadi khalifah. Khalifah dengan makna siasah, politik, mentadbir urusan dunia, dengan Islam, agama Allah Ta'ala yang satu-satunya diiktiraf. Maka dengan sendiri, politik menjadi agenda para Nabi SAW sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Dengan tujuan untuk mentadbir dunia dengan perintah Allah Ta'ala, yang membebaskan manusia dengan amanah melaksanakan syariat, menggunakan akal fikiran, kemampuan, kebolehan yang ada dengan petunjuk daripada Allah dengan cara yang betul, mengikut batas dan sepadan Allah Ta'ala. Di samping menjalankan kewajipan utama, yang pertama, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan syiar ibadat melalui ruh, jasad, akal fikiran dan harta benda. Dalam perkara salat, sembahyang, perkara puasa, haji, zakat, sedekah, tasbih, tahmid, tahlil, doa, dan lain-lain yang berkaitan dengan ibadat, yang diketahui oleh semua orang. Adapun melaksanakan peranan politik ini sudah dilupakan. Dan manusia sudah jadi hanyut mencipta ajaran sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Ada perkara yang Allah Ta'ala izin, kita guna akal fikiran dan kajian sendiri. Ada perkara yang manusia tak mampu dengan akalnya, maka Allah memberi petunjuk dengan kitab-kitab yang turunkan, yang berakhir dengan Quran yang mulia, firman Allah Ta'ala, kalam Allah, ilmu Allah yang sempurna, kitab mukjizat untuk Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Disertakan dengan pribadi Nabi itu sendiri yang mengajar bagaimana beramal dengan kitab itu, dengan akal yang berpandukan wahyu, berpandukan hidayah daripada Allah Ta'ala, menggunakan kebijakan para sahabat yang ada kelilingnya, dengan hidayah Allah juga. Maka dikumpulkanlah
sejarah perjalanan Nabi disebut sirah nabawiyah. Banyak orang tulis kalau cerita saja. Cerita untuk menarik dengar saja. Kita balik pada Quran. Quran banyak juga cerita. Kita kena sedar Quran ni bukan buku cerita. Cerita tu ada. Yang penting hidayah daripada cerita itu. Dan sebab tu Quran dalam kisah-kisah tak sebut tahun berapa, abad ke berapa, tahun berapa, berapa hari bulan. Itu tak dikisahkan. Dikisahkan pengajarannya. Dan sebab itu saya menggali melalui pengajian sirah yang saya belajar. Sejak daripada sekolah rendah sehingga menengah, sehingga universiti. Mata pelajaran sirah ini ada. Di samping saya baca sendiri, termasuk penulisan dalam bahasa Arab. Penulisan fiqh sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali, Dr. Ramadan Al-Buti, Hasan Nadawi, dan lain-lain yang menulis sirah. Hasil pembacaan ini perlu diturunkan dalam bahasa Melayu untuk bangsa saya dan umat saya sendiri. Ini mengilhamkan pada saya untuk menulis fiqh harakah dari sirah nabawiyah. Alhamdulillah, berhempah pulas mengejar masa dan tugas-tugas yang banyak, mengisi setiap ruang yang ada, setiap peluang yang ada dalam perjalanan, masa musafir, masa di rumah, masa singgah di hotel, mana-mana saja. Ada masa kosong, serta dengan laptop yang dihadiah kepada saya. Sejak daripada awal keluar laptop ini, pelajar kita di Amerika beri hadiah pada saya lebih awal pada orang lain. Tahun 80-an saya dah ada laptop Apple. Dan dia ajar bagaimana saya guna. Sejak itu, saya mengambil manfaat. Dengan laptop ni, dengan teknologi komputer ni lebih mudah. Yang terkini pula ialah ada internet. Semua kitab dalam internet. Kalau dulu saya terpaksa kena pikul kitab. Tak mampu nak bawa 10 kitab dalam perjalanan. Bawa pakaian pun banyak. Jadi sekarang ni ada dalam internet semua. Jadi mudah. Saya gunakan teknologi internet, rojok berkitab-kitab ini, memudahkan saya menulis dan lebih cepat. Alhamdulillah, memakan masa bertahun, siap sirah nabawiyah. Yang diisi dalamnya fiqh politik, fiqh harakah, fiqh gerakan Islam, gerakan perjuangan dan gerakan memerintah negara, untuk jadi pengajaran pada semua. Ilmu Islam ni lautan yang luas. Apa yang tulis itu ialah sekadar tak sampai setitik air di lautan yang luas itu. Terlalu banyak. Mesti ditulis lagi oleh orang lain, disambung. Setelah habis surah Nabawiyah, saya tambung pula Khulafa' Rasyidin. Mereka yang keluar daripada madrasah Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum. 4 orang sahabat yang dilantik menjadi ketua negara selepas wafatnya Nabi SAW. Memula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau sirah Nabawiyah dulu, sebahagiannya adalah kuliah yang saya beri di masjid setiap malam Selasa. Selepas sibuk, kuliah tu tak ada lagi. Saya tulis sajalah. Kerana banyak ceramah-ceramah, banyak seminar-seminar. Saya hadir dalam negeri, luar negara. Saya tulis saja. Khulafa' Rasyidin juga tulis. Saya catat. Melalui rojokan yang dibaca, sama ada kitab atau melalui internet. Kitab dalam internet. Saya baca ni. Dalam setiap perjalanan itu banyaklah mengumpulkan maklumat-maklumat. Masa saya usrah di luar negara dulu, rakan-rakan di luar negara, pimpinan dalam gerakan Islam luar negara. Masa itu memberi kata-kata hikmat kepada saya yang saya tak lupa. Iaitulah Iqra' khaira ma tajid. Baca
buku yang paling baik yang awak jumpa. Wahfaz khaira ma taqra. Hafalkan, ingatkan apa yang baik daripada yang dibaca itu. Waktub khaira ma tajid, dan tulis daripada apa yang awak jumpa dalam kitab, catat. Jangan lupa muka surat sekian. Saya pakai kaedah ini, maka semua bacaan-bacaan itu, apa yang baik saya catat, dan saya belajar daripada ayah saya sendiri. Ayah saya banyak tinggal kitab-kitab lama. Bila saya buka balik kitab dia tu, jadi akhir kitab itu ada dicatat. Masalah ni ada dalam buku surat sekian. Kah dua perkataan, buku surat sekian. Bila saya tengok kitab tu, saya buka mudah. Jadi apa yang terbaik kita baca tu catat muka surat berapa. Kemudian hafalkan apa yang terbaik itu. Ini tak payah catat, kita ingat dah. Ini membantu dalam saya menulis. Dengan sebab itu, apa yang menarik ini bukan pertolongan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tolong bila kita nak khidmat kepada umat kita, kepada agama kita. Tuhan tolong kita, memudahkan. Jadi bila menarik tak payah baca buku. Ini keistimewaan yang saya dapat. Tarik laju. Kadang-kadang kita punya ingatan laju pada tarik lagi. Jadi semua itu cepat. Tarik. Kemudian saya rojok balik pada kitab itu untuk membetulkan apa yang terjadi itu. Yang perlu kita rojok balik, cari balik untuk betul-betulkan. Dan saya tak tulislah nota kaki. Suruh orang lain yang dah buat penyelidikan pula. Bukan saya belaka. Tapi untuk maklumatnya ialah apa yang tulis itu ada rojokan-rojokan. Kitab-kitab yang muktabar. Sama ada kitab sirah, kitab tarikh al-umam, tarikh umat-umat, yang ditulis oleh At-Tabari, Ibnu Khaldun, ulama-ulama yang tersohor dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab baru ni. Semua ada rujukan itu. Ada riwayat yang sahih, riwayat yang tak sahih. Campur-campur. Kadang-kadang riwayat yang dhaif itu didukung oleh riwayat yang sahih yang lain. Kadang-kadang kita jumpa ada orang kata ni riwayat ni tak sahih. Bila saya rujuk, jumpa riwayat yang sahihnya. Sebab tu jangan terburu-buru. Apa yang penting, mana-mana kisah yang jadi pengedaran, kita ambil. Itu penting. Sahih tak sahih tu kita kaji kemudian, dan kita percaya pada ulama-ulama yang menulis buku tu. Mereka tulis dengan ikhlas. Buku yang terbaik adalah buku yang ditulis oleh pengarangnya yang alim, yang beramal dan berjuang dengan ilmunya. Mereka bukan saja menulis, mereka berilmu dan berjuang. Dan ada yang mati dalam perjuangan. Seperti Hasan al-Banna, Al-Maududi, Sayyid Qutb. Saya sebut orang remeh Sayyid Qutb ni. Saya masih anggap dan junjung tinggi. Dia mati dengan tulisan dia. Dan tulisan dia saya rojok balik dalam kitab-kitab yang muktabar, tidak salah. Kerana nak marah ke dia, tolak tulisan dia itu tak betul, salah. Tulisan dia itu betul, dan dia tidak sesat, dia tidak salah. Dia mati dengan penulisan, dengan perjuangan dia. Pak Nasir Indonesia sebagai contohnya, tokoh. Negara kita pun apa kurang, Dr. Bahanuddin dengan Dr. Muhammad dan lain-lain lagi. Ada tulisan mereka, ceramah-ceramah mereka, ucapan mereka. Masuk tu guru ni Abdul Aziz, yang ceramah dia, cerita dia, kadang-kadang saya ambil juga cerita dia, serojok dalam kitab-kitab. Rojok balik dalam kitab-kitab. Dan ini semua menjadi bahan-bahan ilmu yang perlu kita kumpulkan. Bukan daripada kita saja, kita kena ambil ilmu daripada orang lain. Kemudian, oleh kerana saya diminta supaya memperkenalkan buku baru, iaitulah Fiqh Siasah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang hendak dicetak sekarang ini. Sebenarnya buku Umar Khattab sudah siap, buku Uthman bin Affan dah siap. Sekarang saya sedang menyiapkan buku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tiga sudah siap. Yang nak dicetak itu Abu Bakar. Umar Khattab sudah cetak, dah habis nak cetak kali yang kedua.
Uthman bin Affan belum cetak lagi. Yang nak cetak baru ni, nak ulang cetak ialah Abu As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana sahabat ni ada keistimewaan. Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk kalangan orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Hidayah yang tak dapat pada orang lain. Yang mudah percaya pada Nabi SAW. Dia orang yang pertama masuk Islam di luar rumah. Di luar rumah, bukan dalam rumah Nabi. Yang Nabi sampaikan, yang pertama masuk Islam. Dan orang yang pertama percaya pada Isra' dan Mi'raj. Perkara luar biasa. Itu istimewa Abu Bakar. Dan orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW. Bila berhijrah, dia ajaknya Abu Bakar. Tarikh hijrah dirahsiakan. Yang tahu tarikh hijrahnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Dua orang ni saja. Saya akan tulis kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar dia ajak teman musafir masa hijrah. Adapun Ali bin Abi Talib ini ditugaskan untuk ganti tempat tidur Nabi. Kalau bunuh Sayyidina Ali dah dulu. Dia tak dapat Nabi, bunuh orang yang ada di situ Ali. Ali mengorbankan diri. Di zaman masih muda lagi. Itu bukan mudah. Kita kena terimalah hakikat ini. Saya bukan Syiah. Bukan pasal Syiah Sunni ni, kita kena berpijak di lapangan. Kita tulis pijak lapangan. Tak timbul masalah mazhab. Itu kita tahqiqkan. Kemudian Abu Bakar ni istimewa dia. Masa dalam Gua Hira tu dia sanggup menahan kesakitan. Dia sengat binatang bisa. Tak bersuara kerana takut Nabi terkejut, takut orang sedar ketika bersembunyi dalam gua. Itu bukan mudah itu. Kemudian berhijrah dalam sirah Nabawiyah saya dah cerita. Apa yang menarik dalam kisah Abu Bakar ni ialah bila Nabi wafat, banyak orang hilang perhitungan, terlalu sedih bila Nabi wafat. Tak tahu nak buat apa. Nabi ni tokoh yang tak ada bandingan. Pilihan Allah Ta'ala. Contoh teladan bersuh manusia, tiba-tiba mati. Fikirlah bila mati. Sahabat yang terlalu kasih ni, tak tahu nak buat apa. Dalam kebingungan ini, Abu Bakar dapat mengawal diri, menyampaikan ucapan, menenangkan keadaan. Menenangkan ucapan dia, menenangkan keadaan. Saya tulis dalam buku tu. Kemudian siapa nak ganti dia? Nak ganti Nabi, siapa dia? Mesyuarat. Galangan Ansar mesyuarat nak lantik orang dia, Muahid nak lantik orang dia, keluarga Nabi nak lantik orang dia. Abu Bakar tampil menyampaikan ucapan, menenangkan keadaan. Nak pilih siapa ganti Nabi. Dan Abu Bakar tak mencalonkan diri dia. Orang sekarang ni dia calon diri dia sendiri. Abu Bakar tak calonkan diri dia. Abu Bakar mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah. Dia kata pemimpin daripada Quraisy. Quraisy ni ialah kaum yang mendominasi umat Islam di masa itu. Ini pandangan sangat tajam, pandangan politik. Itu pandangan politik lah. Dipilih orang Islam yang berilmu daripada kaum yang mendominasi umat. Ini boleh berubah. Bangsa boleh berubah. Arab bukan Arab, itu dunia berubah. Siapa umat yang mengandung Islam yang mendominasi umat Islam? Itu cara Quraisy. Jadi calonkan Umar dengan Abu Ubaidah. Tiba-tiba orang bangun ramai-ramai calonkan dia juga. Dibai'ah jadi khalifah. Kemudian berlaku wahara bila dengar Nabi wafat, murtad. Kabilah Arab banyak murtad, segelintir yang tak murtad. Negara dikepung oleh kuasa besar dunia, Parsi, Rom. Kedua kuasa besar dunia yang besar. Balas tentera berjuta. Kabilah Arab murtad. Suasana yang kelang kabut ini, Abu Bakar boleh menyusun strategi. Ini sangat menarik. Yang menarik yang pertama, dia menghadapi golongan murtad ini dengan tenang. Dia hadap satu-satu, tak hadap sekaligus.
Dia hadapkan yang murtad dulu. Tak ada Persia, Rom, murtad sekaligus. Tidak. Satu-satu saja dia hadap. Ini strategi. Dan dia meneruskan perjalanan tentera Usamah bin Zaid yang Nabi tugaskan untuk menghadapi Rom. Untuk membalas dendam terhadap peristiwa Mu'tah yang terkenal itu. Nabi masih hidup. Tentera Usamah tak dibatalkan. Tapi sebagai satu sewa. Perang saraf. Bukan pergi berperang, tapi pergi keluar untuk hadapi Rom. Keluar ramai-ramai nak hadapi Rom. Rom pun tak berani nak datang. Masa itu maklumat lambat sampai. Belum datang, tapi yang Usamah dikeluarkan dan orang yang murtad ni melihat bagaimana kekuatan Islam. Dalam suasana murtad pun dia boleh hantar tentera untuk lawan Rom. Ini perang psikologi yang sangat tinggi dari segi strategi Abu Bakar. Ini tajamnya fikiran. Lepas tu kita terus balik. Kemudian bila lawan murtad pula, murtad ni ada yang masih semayang. Orang lain tak faham. Khalid bin Walid yang menjadi panglima tertinggi tentera untuk melawan murtad ni, nak serang sebuah kampung, tiba-tiba dengar orang azan. Macam mana nak serang? Kata murtad ni masih semayang subuh. Semayang subuh ni bukan mudah. Banyak orang malas semayang subuh. Ni semayang subuh macam mana jadi murtad? Orang tak faham. Sayyidina Umar pun tak faham. Sayyidina Ali pun tak faham. Mereka tak faham. Abu Bakar suruh serang juga. Bila mesyuarat, Abu Bakar kata, tidakkah mereka mengatakan zakat tak wajib? Zakat itu rukun Islam. Belum membatalkan mana-mana rukun Islam, tidak sah Islamnya. Barulah terang. Semua boleh faham. Orang tak terpijak. Dia terpijaknya. Hak yang wajib mesti ditunaikan. Ini ketajaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketajaman memilih panglima, memilih gubernur. Dia pilih gubernur yang memerintah wilayah-wilayah yang sudah dikuasai. Memilih panglima tentera untuk menghadapi orang murtad. Masing-masing menghadapi kabilah-kabilah. Tak ada ketua-ketua pasukan. Banyak pasukannya. Khalid bin Walid panglima tertinggi. Ada ketua pasukan yang paling tinggi sekali. Kalau banyak ketua tak boleh jadi. Dia lulus universiti mana belajar pentadbiran. Maktab tentera mana dia belajar. Ini menunjukkan kehebatan ilmu yang Tuhan beri pada dia. Yang keluar dari madrasah Nabi SAW. Di sana ada seorang penulis tentera yang terkenal. Jeneral Mahmud Syekh Khattab almarhum. Jeneral Mahmud Syekh Khattab ini ialah seorang pegawai tinggi tentera Iraq yang berjiwa Islam, bersemangat Islam. Saya pernah dengar ceramah dia masa saya belajar Madinah dulu. Dia seorang jeneral, pendidikan luluh barat, fikrahnya Islam. Dia banyak tulis buku tentang peperangan dalam Islam, strategi ketenteraan. Dia kumpul-kumpul semua. Bahkan dia sebut dalam satu tulisannya, dia kata banyak Akademi Tentera Barat mengumpul maklumat daripada Islam ini. Nah, orang Barat, British, Amerika, Perancis, Jerman dan lain-lain, dia punya maktab tentera. Banyak dia ambil daripada kitab-kitab sejarah Islam. Yang mereka ambil terjemah dalam bahasa mereka. Kita belajar orang mereka duk ingat daripada Barat, rupanya banyak daripada Islam. Banyak daripada Islam. Bila saya kali-kali balik, jumpa macam-macam penemuan. Jadi murtad dapat dipadamkan. Kena sekaligus menghadapi Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia. Hadap sekaligus. Hadap Parsi, kuasa besar dunia, hadap Rom. Walaupun Abu Bakar wafat, meninggal dunia dalam masa 2 tahun saja, disambung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia meninggalkan satu strategi yang disambung oleh orang lain. Saya nak Umar sambung sehingga jatuhnya Parsi, jatuhnya Rom. Dua kuasa besar dunia jatuh. Dia sangat menarik. Sangat menarik. Dan apa yang menarik ialah belum dia meninggal dunia, dia mencalonkan pengganti dia kepada ahli syura. Dia berkata bahawa calon-calonnya ialah pada sahabat-sahabat yang besar. Sahabat 10. Nabi ada 10 orang sahabat
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Amir bin Barrah, Abraham bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, 10 orang sahabat. Pilih. Kadang 10 yang masih hidup, Abu Bakar mati, tinggal 9 lagi. Dia mencalonkan Umar bin Khattab, ganti dia dengan syarat diluluskan oleh orang ramai. Dia mencalonkan saja. Bukan mesti lantik Umar, tapi itulah cadangan dia. Terpulang pada ahli syura, terpulang pada orang ramai bersetuju. Akhirnya orang ramai setuju Umar bin Khattab jadi khalifah. Ganti Abu Bakar Siddiq. Ini berdasar pada syura dalam Islam yang lebih lengkap daripada demokrasi barat. Demokrasi barat. Demokrasi barat ni hanyut. Suara rakyat, suara Tuhan, kata dia. Kita tidak, suara rakyat itu ada, tapi dengan hidayah Tuhan. Suara rakyat dengan hidayah Allah Ta'ala. Balik Quran dah hadis. Suara rakyat itu ada, mesti didengar suara rakyat. Suara pemimpin kena dengar, tapi Quran jadi panduan. Demokrasi barat tidak, suara rakyat, suara manusia. Tak ada petunjuk. Dan sebab itu, suara rakyat, suara keramat itu bukan cakap kita bercakap orang bukan Islam. Ada orang bangga dengan slogan ni. Tidak, kita Islam ada suara rakyat dihormati, tapi mesti dengan hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi Abu Bakar banyak mengajar umat Islam bagaimana cara mengendalikan negara. Adapun dalam urusan pentadbiran tu saya tulislah sikit sebanyak dalam buku tu. Boleh dirajuk sebagai panduan. Sebenarnya banyak bahan-bahan ilmu yang boleh kita cari dalam kitab-kitab Islam ni. Bahan-bahan ilmu, sama ada ilmu agama, dia sebut ad-din, akidah dan akhlak, termasuk ilmu politik, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi pun ada, ilmu ekonomi termasuk ilmu sains dan teknologi. Semuanya ada. Banyak orang kita tak tahu. Kalau kita baca dalam sirah ni, kita akan bertemu orang Islam yang pertama buat bank. Orang Islam yang pertama buat hospital, ward. Orang Islam yang pertama buat hotel, musafirkhanah, dan lain-lain lagi. Banyak Islam yang memulakan. Tamadun Islam mengajar tamadun dunia pada hari ini. Saya rasa itulah sebahagian pencerahan secara ringkas yang dapat saya berikan sempena dengan pelancaran buku yang terkini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dapatkan naskah terbaharu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang berjudul Fiqh Siyasah Khulafa Ar-Rashidin Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, terbitan Pustaka Permata Ummah. Klik pada pautan yang disediakan di ruangan komen sekarang juga.